Kesihatan dan Keselamatan Negara sentiasa dalam pemantauan pihak berwajib 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Khusus di bulan Ramadan, kami menjengah ke bahagian operasi udara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau lebih sinonim dengan APMM. Bagaimana agaknya pada pengetahuan kita sebagai orang awam, mereka melakukan tugasan udara pada bulan Ramadan? Adakah mereka berbuka dan solat di udara pada masa sama terus dalam tugas rondaan dan mengendalikan pesawat? Kami diberi peluang untuk mengikuti pegawai dan juga anggota dari bahagian operasi udara melakukan rondaan udara bagi mengawasi perairan negara. Jom ikuti laporan yang telah saya sediakan. Setibanya di stesen udara APMM di Subang sekitar 5 petang, kelihatan beberapa pegawai dan anggota bersiap untuk pemantauan udara bagi mengawal perairan negara di udara. Kali ini, sebuah pesawat jenis Bombardier CL-415 disediakan untuk tugasan yang bukan janggal bagi mereka untuk mengawal perairan negara seperti kebiasaannya, namun kali ini dalam bulan Ramadan. Tepat 6 petang, operasi dimulakan dengan kekuatan 5 anggota di mana wartawan dan hos bernama TV dibawa menaiki pesawat operasi Bombardier CL-415 berkelajuan 300 ke 350 km sejam menyelusuri Selat Melaka di Selangor. Bukan mudah bagi menjamin perairan negara kekal selamat daripada penceroboh, ditambah cuaca tidak menentu seperti hujan dan angin kencang. Namun golongan barisan hadapan ini kelihatan cukup cekal menjalankan tugasan walaupun ketika berpuasa. Bagaimanapun bagi Ketua Juruterbang, Lieutenant Commander Maritim Mazli Hashim, tiada halangan untuk berpuasa dan menunaikan solat sekalipun berada dalam tugas di awang-awangan kerana kedua-dua elemen itu adalah ibadah. Kita boleh je melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Islam, itu mengerjakan solat contohnya. Dan sebabnya pesawat ni boleh je kita solat sama ada di depan ataupun di ruang kabin. Dan untuk bulan puasa ni kita tetap berpuasa sebab pesawat ni is a multi crew. Menjadi kelaziman bagi pegawai dan anggota sentiasa dalam keadaan berwuduk sebelum menaiki pesawat. Walaupun begitu, ada ketikanya mereka juga melaksanakan wuduk di awan biru menggunakan botol penyembur air. Sekitar 6.45 malam, genang cahaya matahari mula menyentuh lautan, menandakan tidak lama lagi menghampiri waktu berbuka puasa. Perjalanan di udara diteruskan ke tengah lautan sehingga 50 batu nautika jauhnya, dan kali ini agak getir menyaksikan dan merasai pesawat Bombardier melakukan aksi scooping dalam gimik operasi waterbombing kerana menempuh ketinggian 100 kaki melintasi perairan Pulau Ketam. Gimik operasi waterbombing adalah gambaran operasi sebenar pemadaman kebakaran menggunakan pesawat Bombardier jika berlaku sebarang kecemasan atau kebakaran. Tepat 7.23 malam memasuki waktu berbuka, rasa syahdu bermain di hati membayangkan ketika ada yang selesa berbuka di rumah sedangkan mereka berjauhan dengan keluarga dan hanya berbekalkan kurma dan air mineral bagi mengalas perut dalam menunaikan ibadah itu. Sambil menikmati kurma, mata mereka meliar memantau keadaan sekitar kerana waktu ini sudut pandangan mulai terhad dan jenayah pula boleh berlaku pada bila-bila masa. Biarpun pek makanan ada disediakan, namun keutamaan tugas menuntut mereka untuk tidak menjamah makanan berat sebelum tibanya di stesen udara selepas tamat operasi, selain menyegerakan solat maghrib di atas pesawat. Kru bernama TV difahamkan ketika Ramadan kebiasaannya aktiviti penyeludupan pendatang asing tanpa izin aktif merentas perairan negara secara haram bagi menyambut Syawal. Malam semakin pekat, misi rondaan tetap diteruskan, namun kali ini perairan Selat Melaka tenang tanpa aktiviti mencurigakan
Dan begitulah realitinya buat pasukan ini yang memantau perairan kita dengan berterusan bagi mencegah jenayah. Sukar dibayangkan bagaimana anggota ini bertugas dalam misi 24 jam itu dan terdetik di hati kami mungkin cabaran lebih hebat apabila berkawal di udara tinggi di tengah laut pada waktu malam. Dalam operasi 2 jam di udara, pengalaman menyertai operasi ini cukup istimewa dan menginsafkan melihat cabaran dan kecekalan pasukan barisan hadapan ini dalam mengawal keselamatan perairan negara.